السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kita masih berpeluang untuk datang dan mendengar majlis ilmu pada malam ini. Walaupun kita melihat keadaan agak membimbangkan, Perlis 139 kes COVID. Walau bagaimanapun tuan-tuan, doalah supaya Allah Ta'ala memelihara diri tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan daripada musibah. Antara bacaan yang kita boleh baca selain daripada Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Kita baca apa lagi? 3 kali pagi, 3 kali petang. Sangat mujarab. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali selepas subuh dan 3 kali selepas asar. Dia tidak akan terkena sebarang musibah secara tiba-tiba atau mengejut. Ini antara pendinding yang diajar oleh Rasulullah. Lepas daripada sembahyang subuh, kalau tuan-tuan tak sempat nak baca zikir-zikir yang lain, 3 kali zikir ini jangan tinggal. Lepas tu kita keluar bekerja dalam keadaan kita dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita malam ini akan sambung pengajian kita berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang untuk kita melakukannya. Al-umur al-munhi. Al-umur, perkara-perkara. Jamak daripada amrun, urusan. Benda-benda yang dilarang. Al-munhi anhu. Perkara yang kita dilarang daripada melakukannya. Larangan yang berikutnya yang kita pilih pada malam ini ialah larangan menggelar atau memanggil seseorang itu dengan gelaran yang buruk dan dibenci olehnya. Larangan memanggil, menggelar seseorang dengan gelaran yang buruk. Kalau gelaran yang baik, bolehlah. Tetapi tak boleh juga. Di kalangan para ulama kata, kalau dia gelar dengan gelaran yang baik tetapi dengan maksud yang buruk. Contoh apa dia? Gelaran tu baik
Tapi dia bermaksud dengan maksud yang tak elok. Contoh, pandai budak ni. Tapi dia bukan bermaksud nak kata pandai, tapi nak kata bodoh. Cerdik sangatlah tu. Boleh atau tidak? Walaupun perkataan itu perkataan yang baik, tetapi dengan maksud dan tujuan yang buruk, nak menghina. Sebab itu tak boleh. Maka sebab itu kita kena tengok apa yang dibincangkan oleh para ulama tentang tajuk kita malam ini, larangan mengejek atau menggelar atau memanggil seseorang dengan laqab. Laqab tu gelaran. Kita gelar seseorang tu dengan gelaran yang buruk. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Wala tanabadhu bil alqab. Quran menyebut dan janganlah kamu, la di situ la nahiyah. Sebab itu dibaca tanabazu. Majzum. La tanabazu artinya jangan. Jangan kamu memanggil. Tanabazu atas wazan tafa'ala. Dalam bahasa Arab ni, apabila dia guna tafa'ala, artinya perbuatan itu berlaku di antara dua pihak. Maksudnya jangan saling panggil memanggil. Maksudnya A tak boleh gelak B, B tak boleh gelak A. Sebab gelak menggelak ni, kata mengata ni, kutuk mengutuk ni, dia melibatkan dua pihak. Jadi sebab itu dia kata wala tanabadhu bil alqab. Jangan kamu saling panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Itu dalilnya. Berdasarkan kepada ayat ini, oleh kerana arahan itu berbentuk larangan, nahiyah, berbentuk sesuatu yang dilarang, jangan. Jangan di situ membawa hukum haram. Jangan di situ membawa maksud, kerana asal kepada larangan adalah haram. Okey, asal kepada larangan, bila Quran larang, asalnya haram. Benda tu tak boleh. Tak boleh. Okey, kita tengok. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mengaku sebagai beriman, yang mendakwa diri mereka sebagai orang-orang yang beriman, untuk menggelar atau memanggil saudaranya dengan gelaran dan panggilan yang buruk, dengan maksud menghina, dengan maksud merendah-rendahkan maruahnya, ataupun dengan sesuatu laqab yang dia tak suka. Kalau dia tak suka, tak boleh. Kan? Antaranya, kalau kita tengok di dalam tafsir, ada disebut berkaitan dengan isu menggelar atau memanggil dengan gelaran yang buruk ni. Antaranya, daripada Ad-Dhahhak. Ini daripada kalangan tabi'in, ahli tafsir, murid kepada sahabat. Qala fina nazalat hadhihi al-ayah fi bani Salamah wa la tanabadhu bil alqab bi'sal ithmul fusuq ba'da al-iman. Qal qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa minna rajulun illa walahu ithman walahu isman أو ثلاثة
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية. Ini ada riwayat daripada Ad-Dhahhak. Dia kata ayat ini turun kepada kami, yakni Bani Salamah. Cerita ayat ni turun berkaitan dengan Bani Salamah, iaitu orang-orang Ansar yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ada seorang lelaki daripada kalangan Bani Salamah tersebut mempunyai 2 atau 3 gelaran. Walahu ismani aw thalathah. Dia ada 2 atau 3 gelaran. Siapa dia? Rajulun min Bani Salamah. Dia ni ada 2 atau 3 panggilan. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya fulan. Nabi memanggil daripada salah satu panggilan yang dia ada. Kemudian fayaqulun mah. Mereka yang dengar Nabi panggil tu, mereka kata, Rasulullah, dia tak suka kalau dipanggil dengan gelaran itu. Dia tidak suka kalau kita panggil dia dengan gelaran itu. Kalau nak panggil, panggil dengan gelaran lain. Maka turunlah ayat ini. Riwayat ini ada disebut di dalam Sunan Ibnu Majah, juga ada dalam Abu Dawud. Cerita latar turunnya ayat jangan gelar itu. Sebab kawan tu tak suka. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu, orang kata dia tu, kita pun sebut. Kan? Contoh. Ada seorang tu, orang panggil dia Atan. Allahu a'lam, saya tak pasti Atan ni istilah, mungkin saya tak pastilah, tapi Atan ni dia merujuk mungkin kepada budak gemuk. Atan ni ada watak tak silap saya. Saya tak tahulah kan. Tapi bila saya panggil dia lah. Sebab bila kita tanya, orang bagi tahu dia tu Atan. Tapi bila saya sebut, oh ni Atan lah, dia kata, taklah, nama saya, dia sebutlah nama dia. Tapi dia tu fizikalnya agak berisi. Mungkin ada kaitan Atan tu pasal setengah-setengah orang dia panggil ni ada cerita dia. Dia kata orang panggil, tapi saya tak berapa guna sangat istilah Atan tu. Saya pun tak pasti. Tapi seingat-ingat saya, Atan ni dia merujuk kepada ada satu watak dalam filem Oz. Betul tak? Ha? Adik Manja kalau tak silap saya. Tuan-tuan ingat tak? Oz kan? Tak ingat? Tak ingat, bagus. Yang mana adik dia tu terencat kan? Allahualam, saya pun lupa-lupa ingat. Mungkin gelaran itu tidak sesuai, atau gelaran itu mungkin ada maksud yang agak tak elok. Jadi dia kata tak, nama dia sekian, dia pun tak guna perkataan tu. Saya pun minta maaf lah kan. Tapi introduce, orang perkenal dia tu dengan istilah tu. Wallahualam. Jadi kalau demikian keadaannya, memang kita tak boleh panggil lah. Tapi macam contoh, kita ada almarhum Ibrahim pendek. Itu gelaran. Itu maksud laqab lah, Ibrahim pendek. Merujuk kepada sifat fizikal dia yang pendek. Tapi setahu kita, dia juga menggunakan nama tu dalam komersial, dalam perfilman kan, dia guna Ibrahim pendek. Artinya dia meredai panggilan tu. Jadi salah tak? Tak salah lah, pasal dia reda. Kadang-kadang orang sebut sifat kepada apa yang dia ada. Gemuk, pendek, apa lagi? Tempang.
juling. Boleh tak kita gelar atau kita memanggil seseorang itu dengan panggilan itu si juling? Apa lagi? Si capik. Boleh atau tidak? Berdasarkan ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11 tadi, tak boleh ya. Kita kena berhenti daripada panggil dia tu, sebab panggilan itu pertama membawa konotasi, membawa kepada makna yang buruk. Takkan kita panggil dia si juling elok? Segok menantu hang, segok. Mata juling, elok. Elok tak? Orang tak kata elok, betul tak? Tak ada siapa pun yang kata benda tu elok, betul tak? Itu satu kecacatan, satu aib. Jadi bila kita menggelar dia, tapi kalau contoh si putih, itu gelaran yang baik, kerana putih itu melambang kepada keelokan. Jadi apa-apa sahaja gelaran yang membawa kepada aib, membawa kepada memburuk atau merendahkan atau menampakkan kecacatan pada diri dia, maka itu termasuk di dalam wala tanabadhu bil alqab. Tak boleh. Maka orang beriman dia senantiasa memerhatikan tutur kata dia, memerhatikan patah perkataan dia. Sebelum dia nak berucap, sebelum dia nak bercakap, sebelum dia nak berkata-kata, dia memikirkan dahulu dari sudut kesan perkataan dia, kesan ucapan dia. Kerana itu orang Melayu sangat kaya dalam soal peribahasa yang menggambarkan kesan daripada perkataan kita. Apa? Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya, kerana pulut santan binasa, kerana mulut. Ini semua menggambarkan apa? Bahayanya lisan ataupun lidah. Hatta Nabi SAW menyebut ayyul akthar yudkhilumun nas an-nar. Orang tanya kepada Nabi, apakah dosa yang paling banyak menjadi sebab punca orang dicampakkan ke dalam neraka ni? Apa sebab dia? Nabi kata yang pertama kerana al-fam, mulut. Yang kedua kerana kemaluan. Dua benda ni kes yang paling banyak lah. So mulut itu merujuk kepada apa? Perkataan lah, kata-kata. Nampak? Maka sebab itu tuan-tuan, kita masukkan juga laqab, gelar menggelar ini di bawah dosa lidah. Okey? Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tengok juga apa yang disebut oleh ahli tafsir, antaranya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Dia ada tafsir Al-Maraghi. Dia kata ayat surah Al-Hujurat nombor 11 itu membawa makna jangan kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk, kerana perbuatan itu akan mendatangkan permusuhan dan kebencian. Kenapa agama larang? Kerana bila kita panggil satu orang dengan panggilan yang buruk, natijahnya kita akan berkelahi dan bergaduh dengan dia. Kesan dia akan benci pada kita dan dia membawa kepada apa? Permusuhan. Dia akan bawa kepada perkelahian. Jadi agama tutup daripada awal. Apa-apa sahaja yang boleh membawa kepada permusuhan, kebencian, pertelingkahan, agama tak benarkan. Antaranya orang mula berkelahi, bergaduh, bertengkar ni daripada apa? Mulut yang kata mengata, gelak menggelak ni. Nampak? Okey? Jadi kita jangan duk kata. Melainkan kalau kawan tu jenis okey kan. Amboi, ulak sawa pun tak belengkak lagu hang tu tak boleh tu. Tu gelaran yang buruk tu, ulak sawa. Takkan ulak sawa satu pujian. Terima kasihlah hang puji aku, tak pernah lagi orang puji aku. Tak pernah lagi orang puji aku macam ulak. Hang seorang yang kata aku ulak. Nampak? Itu satu kata-kata yang buruk, kita jangan. Melainkan dia tu memang okeylah kan. Tak tahulah kan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, di kalangan para ulama, mereka ada membahaskan tentang pembahagian hukum gelaran dari sudut maksud dan tujuan. Nombor 1, gelaran yang diberi tidak dengan maksud menghina. Kita gelak dia bukan dengan maksud nak hina.
Okey? Dan tidak juga bermaksud merendah-rendahkan dia. Dan dia sendiri redha dan suka dengan panggilan tersebut. Ini okey. Pertama, gelaran itu tidak menghina dia lah. Tak buruk lah gelaran yang tak apa nak, orang kata apa, comel lah. Gelaran yang okey. Dia pun setuju. Dalilnya, Nabi sendiri pernah menggelar sahabat. Nabi gelar Ali Abu Turab, bapa tanah. Gelaran kepada Sayyidina Ali ni Abu Turab, bapa tanah. Ada cerita dia. Nabi juga menggelar Abu Hurairah, bapa kucing. Tapi kalau bapa ayam, yang tu bukan gelaran. Yang tu peribahasa ke, penjodoh bilangan ke apa ke. Kan? Bapa kucing. Abu Hurairah. Hir. Hurairah tu kucing yang kecil kan. Hirrah. Hirrun. Okey, Abu Hurairah. Apa lagi? Nabi juga pernah menggelar sahabat Zul Yadain. Zul Yadain. Zu dalam bahasa Arab bukan Zul, Zu. Zu tu maksud yang memiliki. Sebab itu kita ada nama Zu Al-Fadli. Bila kita iqra' biwasal, kita baca dengan sambung Zul Fadli. Zu Al-Qarnain. Bila kita baca Zul Qarnain. Dia asalnya dua perkataan, Zu dengan Al-Qarnain, Al-Fadli. Kan? Zu tu. Zul Yadain, Zu yang memiliki. Al-Yadain, dua tangan yang panjang. Jadi hadis Zul Yadain yang tegur Nabi tu, bukan nama dia Zul Yadain. Nama dia ada nama lain, tapi orang panggil, hey, tangan panjang. Dua tangan panjang. Dalam bahasa Melayu macam itulah. Zul Yadain artinya, hey, dua tangan panjang. Dan dia okey. Dikatakan gelaran itu dia dapat kerana tangan dia panjang. Lebih pada tangan orang. Ada juga yang kata dia dapat gelaran tu kerana rajin. Tapi kalau kita tangan panjang apa dia? Kalau kita panggil tangan panjang, kawang, mencuri. Kan? Tapi Zul Yadain dalam konteks Arab, dia tidak merujuk kepada tangan panjang dalam bahasa Melayu. Itu juga membawa makna. Tapi kalau kita panggil, dia ni siapa dia? Dia ni tangan panjang Ustaz . Oh, jaga-jaga. Jaga-jaga. Itu bermaksud satu tuduhan pada dia. Nampak? Okey. Yang kedua, gelaran yang membawa maksud untuk mencela, merendah-rendah dan menghina. Yang ni yang kita kata tadi tak boleh tu. Kan? Seperti kita memanggilnya dengan panggilan seperti apa? Panggilan yang buruk lah, si capang. Tak boleh lah. Memang itu satu penghinaan kan. Apa lagi? Si boroi ke? Apa lagi? Tak boleh. Pekak badak ke? Tak boleh. Apatah lagi kalau kita sebut dengan istilah-istilah menggunakan binatang. Tak boleh. Ya himar. Keldai. Tak boleh. Kan? Itu haram. Berdosa tu. Nampak? Jadi kita tak boleh juga panggil bini kita sama juga. Panggil bini kita kena panggil bini. Sedap mulut. Kelawar. Dia panggil bini dia kelawar. Kan? Sebab saya pakai baju kelawar. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Yang ketiga, gelaran yang diberikan dengan maksud litta'rif. Contoh, tuan-tuan duk banat. Dalam banat ada 10 orang nama Muhammad atau nama Ali. Dia bertanya, ada tak rumah Ali dalam kampung Banat ni? Ada 6 orang nama Ali. Ali yang mana satu? Ali yang kerja hospital ada 3 orang. Daripada 6 tinggal 3 dah. Ali dah kerja hospital 3. Yang mana satu? Yang mana satu? Tuan-tuan bubuh lah. Memang tuan-tuan duduk tunggu nak bubuh pun. Ali apa?
Ha? Ali apa? Yang blank sikit pada orang lah. Yang dia saja ada. Dia panggil lit ta'rif, untuk kita nak memperkenalkan dia. Supaya dapat membezakan dia dengan orang lain. Maka tuan-tuan Ali hidung kembang. Ataupun Ali kaki besar ke? Ali apa ke? Ali kepala besar ke? Apa ke? Tapi bukan tujuan nak hina, nak kenal, nak bezakan. Maka yang tu diharuskan. Tetapi sebelum nak pi kepada ciri-ciri nak gelak tu, banyak lagi lah anak kawan tu, kan? Bolehlah kita sebut, kan? Tapi orang kita ni dia akan nampak, yang tu rumah dia tak jauh lah kalau Adi tu. Nampak? Okey? Seperti di kalangan ahlul hadis, mereka memberikan gelaran-gelaran kepada perawi hadis. Ada gelaran, dia gelak perawi hadis. Sahabat-sahabat yang perawi hadis ni, mereka ada bagi gelaran pada perawi hadis seperti Al-A'mash. Yang ada masalah juling ataupun masalah ni lah. Juling lah. Nah. Al-A'rash, si tempang. Dia sebut pasal apa? Pasal dalam contoh Arab lagi lah. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin, dia main balik nama Tok Wan, nama Pak, nama Tok Wan, nama Pak. Kan? Contoh tuan-tuan pi di belah-belah Arab. Nama Abdullah, berapa ramai Abdullah? Kan? Apa dia? Satu orang Arab dia mai tanya kawan tu nama. Dia kata nama apa? Nama Abdullah. Dia melawak balik, dia kata kita semua Abdullah. Kan? Abdullah tu maksud hamba Allah. Jadi Abdullah yang mana satu? Maka diletakkan gelaran tu nak membezakan. Pasal penting tuan-tuan. Daripada 5 Abdullah, Abdullah yang mungkin Abdullah A siqah, Abdullah B siqah, Abdullah C siqah, Abdullah B, 4 Abdullah tu okey, hadis dia dipercayai. Mai Abdullah yang nombor 5 ni, dia ni jenis pembohong. Bila disebut Abdullah yang mana satu? Yang cakap betul itu ke yang bohong? Maka disebut gelaran nak memberikan kita nak kenal lah. Dia ada maksud dia. Maka yang tu dibenarkan. Jadi tuan-tuan, kalau gelaran-gelaran yang baik orang panggil kita, tak ada masalah lah. Kan? Okey. Seperti contoh, apa dia? Gelaran apa? Gelaran-gelaran yang baik. Contoh gelaran yang Tok Masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiah. Itu semua gelaran yang baik. Kalau gelaran-gelaran yang tak baik, apa dia? Contoh pengisap dadah dia panggil apa? Tok Pi. Orang isap dadah dia panggil apa? Taik, kan? Taik itu elok kata elok? Taik Pi. Taik biak. Nampak tak? Istilah tu buruk kerana merujuk kepada sikap dan perbuatan yang buruk. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, apa lagi yang boleh kita ambil? Yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita ialah isu menggelar orang dengan gelaran yang buruk ini termasuk daripada perbuatan jahiliyah. Panggil orang dengan panggilan yang buruk, gelak orang ni, yang suka gelak-gelak ni, min amalin, daripada amalan jahiliyah. Antaranya, tuan-tuan tentu pernah dengar hadis Abu Dzar yang pernah bertengkar. Dikatakan Abu Dzar ini bertengkar dengan Bilal. Yang mana dia sebut, ya ibn Sauda. Kita tengok hadis dia. Hadis dia. Yang mana Abu Dzar dia sebut dia bergaduh dengan Bilal. Kemudian dia kata ya ibn Sauda, ataupun dia sebut wahai anak hitam. Dia sebut perkataan wahai anak hitam. Kemudian satu lagi yang dikatakan dia sebut tu apa dia? Selain daripada ya ibn Sauda, apabila berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dekat dia, kau cakap macam tu? Maka Nabi kata,
innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya perbuatan memanggil orang seperti hei anak hitam, ya bani sauda, hei budak hitam, hei anak orang hitam, hei kulit hitam. Nabi kata sikap, perkataan dan perbuatan itu adalah jahiliyah, amalan jahiliyah. Itu Nabi tegur Abu Dzar radhiyallahu anhu. Okey tuan-tuan, hadirin mukminin. Kerana kata dia, apabila para ulama menghuraikan hadis ni, al-Islam dinul akhlaq al-aliyah wal adab as-samiyah ma'an nas kullihim hatta ma'al khadam. Islam adalah agama yang menekankan soal akhlak yang tinggi, adab sesama manusia, hatta dengan hamba sekalipun. Walaupun dia pekerja kita, hamba abdi kita, kita tak boleh sebut dengan perkataan yang buruk. Nampak? Dan Islam adalah agama yang lam yufarriq bainan nas wa lam yumayyiz bainahum bil ansab wal ahsab wala bil irq wala bil laun. Islam bukan agama yang membeza-bezakan manusia, yakni meletakkan ada darjat-darjat. Mereka tidak dibezakan berdasarkan keturunan, tidak dibezakan berdasarkan warna kulit, bangsa ataupun apa sahaja. Tak ada beza. Pasal itu Nabi kata tidak ada beza Arab dengan orang bukan Arab. Jadi kita tak bolehlah menghina bangsa, warna kulit. Itu bukan sifat Islam, itu sifat jahiliyah. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, di dalam hadis Abu Dzar tadi kita nampak ada punca yang menyebabkan dia menyebut perkataan itu. Apa dia? Iaitu berkelahi. Sebab itu kita ni, salah satu faktor yang mendorong kita mengeluarkan kata-kata ni bila kita berkelahi. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, manusia yang paling dibenci oleh Allah wa huwa aladdul khisam, orang yang apabila dia berkelahi dia melampau. Dia berbeza pendapat, dia berkelahi soal lain, tapi dia rawik, dia rangkum habis dengan tok nenek, dengan keturunan, dengan ungkit benda-benda peribadi yang tak ada sangkut paut, kata dengan pak lah, mak lah. Nampak? Ini minan nifaq, daripada ciri-ciri munafik. Sebab itu antara tanda-tanda munafik tu, bila dia bercakap bohong, bila diberi amanah dia khianat. Apa lagi? Wa idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba. Salah satu daripada benda yang Nabi kata minan nifaq, amalan nifaq itu bila dia bertengkar dia melampau. Orang cakap tajuk, contoh tuan-tuan, bertengkar soal parking. Soal parking contoh kan, dia ambil parking tuan-tuan. Isunya parking, tapi yang keluar, Denny ni anak bukan orang, tak tahu pak dia lagu mana dulu, mak dia macam mana, tok wan dia pun sama jenis, duk ambil tu dia. Pi sampai rongkai tu tok nenek tu. Isunya parking, kita duk tunggu nak masuk, kita dah bagi signal, tak tahu dia main masuk, dia mungkin tak perasan kita. Kita pergi habang elok-elok, kata saya duk tunggu dah, kalau ni minta keluar saya ada emergency, cakap tu cukup lah. Isunya parking, tapi dah dia ni memang tak boleh pakai apa semua, dia rungkit, dia pergi melampau. Lepas tu dia keluar pula kata-kata. Orang yang melampau, orang yang bila dia bergaduh ni, dia tak boleh kontrol emosi dia, minan nifaq. Ini petanda orang-orang munafik. Dan Nabi SAW kata Allah benci orang yang bila dia berbalah, dia kerah kepala, dia melampau, dia tidak bukan stick pada satu tajuk. Itu bukan. Itu bukan sikap orang beriman. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berbeza isu-isu yang orang perempuan. Kan bila dia berkelahi cukup.
tajuk yang dia berkelahi sudah. Jangan duk pi rawik cerita-cerita lain. Nampak? Jangan jadi budak-budak. Budak-budak ni bila dia pi ke pok, dia main pok, dia main mok, kan. Itu sikap budak-budak. Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di antara gelaran yang paling berat kita nak gelar orang ni apa dia? Memanggil seseorang itu dengan gelaran-gelaran fasik atau kafir. Ini gelaran yang tak boleh lah. Seperti kita panggil dia, wahai fasik, ataupun ya kafir. Tak boleh. Kita tak boleh panggil orang dengan panggilan-panggilan menghukum dia sebagai fasik. Cuma kita kata perbuatan dia perbuatan fasik. Perbuatan dia itu boleh membawa kepada kekufuran. Tapi adapun dia, kita kena tengok. Nampak? Antaranya dalil dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dhar, yang kita baca tadi ni, dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqa wala yarmihi bil kufur illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadhalik. Hadis Bukhari. Janganlah seseorang daripada kamu memanggil atau menggelar yarmi, jangan dia lontarkan gelaran. Apa dia? Jangan dia lontar gelaran yarmi ni, rama yarmi. Asalnya rama yarmi ni lontar apa ni? Panah atau tombak. Itu daripada perkataan rama yarmi tu. Dia kata jangan lontarkan, jangan kamu tuduh, jangan kamu gelar seseorang bil fusuqa, sebagai orang yang fasik. Dia ni bapak hang ni fasik. Hang ni fasik. Mudah ya mulut. Fasik lah, kafir lah, kan? Itu belum lagi macam sebut bapak setan lah. Uish, dahsyat. Berat ni. Kalau kita kata dia bapak setan, artinya dia punya anak setan. Kadang-kadang anak kita anak haram. Astagfirullah, tuan-tuan. Ni ceramah ni. Anak haram. Apa maksud anak haram? Bila kita kata kat kaum tu seseorang tu dia ni anak haram, artinya kita tuduh anak haram ni mai daripada mana? Mai daripada ibu bapa yang berzina. Dan bila kita nak tuduh satu orang berzina, kita kena buat mai apa? Tuan-tuan nak kata satu orang tu berzina, tuan-tuan kena datangkan apa dia? 4 orang saksi. Kalau tuan-tuan tak boleh datangkan 4 orang saksi, tuan-tuan kena apa? 80 atas belakang. Tuan-tuan akan kena tibai 80 kali. Qazaf. Tuan-tuan tuduh satu orang. Pasal itu tuan-tuan bila tuan-tuan kata, hang ni anak haram. Apa maksud dia? Mak bapak dia berzina. Tuan-tuan tuduh mak bapak dia berzina. Tuan-tuan ada saksi ke tak? Perkataan anak haram tu sendiri dah buruk dah. Kan? Tak apa, mereka ni kalau cakap elok-elok bukan nak parti. Tu dia. Kita jangan, kadang-kadang kita bila kita tu biasa dengan perkataan tu, dia akan keluar perkataan tu. Kan? Nampak? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sesiapa yang melontarkan gelaran atau tuduhan, memanggil, sesiapa yang memanggil seseorang dengan mengatakan kamu tu fasik, hang tu fasik, kan? Ataupun kafir, tetapi tidak seperti yang dia kata, maka sifat itu balik kepada penuduh. Itu berat tu. Balik kepada penuduh. Nampak? Jadi sebab itu tuan-tuan, kita jangan semudah-mudahnya memberikan gelaran-gelaran yang bersifat menghukum ni. Dia ni ustaz memang tak tahu itu anak dia menikah sah ke tak. Pasal dia ni fasik. Tu. Dah tuduh kawan tu fasik satu bab. Piduk meragui pula kesahan pernikahan anak dia tu. Maka ini satu benda yang besar. Pasal apa tuan-tuan tengok saya? Masuk tu kan? Tak lagi kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, satu lagi yang berkaitan dengan gelaran ni. Yang ni yang current issue. Apa dia? Yang betul-betul berlaku dalam keadaan kita semasa ni, iaitu dia panggil body shaming. Tak tahu betul tak betul sebutan bahasa Inggeris dia. Body shaming. Apa dia? Iaitu menjadikan tubuh badan orang sebagai bahan gurauan. Ini termasuk dalam memberi gelaran buruk lah.
Body shaming tak body shaming? Ha? Dia buat gambar tu boroi ke, kepala botak ke, apa dia ke, lepas tu dia jadikan kekurangan kawan tu sebagai bahan gurauan. Dia panggil body shaming. Jadikan kekurangan tubuh badan kawan tu lah, tak boleh. Nampak tuan-tuan? Seperti pasal itu kita kalau ada kawan-kawan yang kurang-kurang, kita janganlah duk berasa kita tu lebih. Kan? Lepas tu duk ajuk pula. Kan? Duk ajuk kawan tu lidah tak terus, sengau. Selalunya apa dia? Lidah dia pendek, sengau tergagap. Kita ni syok pula duk ajuk. Itu termasuk apa tu? Itu termasuk gelak lah. Sengau ni elok kata elok. Mat sengau. Kata tu buruk. Sengau tu benda yang Allah Ta'ala jadi pada dia. Allah buat. Kan? Rabik mulut ke hidung macam mana ke? Masuklah gagap ke apa ke. Itu sifat yang Allah jadi. Dia pun tak minta. Kita boleh sikit-sikit cakap. Kan? Lepas tu duk buat ejek lidah pendek. Tak boleh, entah buruk. Perangai tu buruk, huduh. Kan? Kadang-kadang orang yang ceramah pun duk buat mimik-mimik lagu tu pasal nak buat lawak. Tuan-tuan, apa hukum kita menjadikan orang sebagai bahan lawak ni? Adakah itu akhlak yang baik? Tu pun takbir, Allahu Akbar. Apa dia takbir tak tahu. Ini pernah terjadi tau di kalangan sahabat. Tuan-tuan ingat tak dulu saya cerita pasal Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ni sakan tau dia ni. Hebat tak hebat dia, Nabi kalau jumpa dia, Nabi akan suruh dia baca Quran. Nabi kalau jumpa Abdullah bin Mas'ud ni, Nabi akan suruh dia baca Quran. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat hebat. Nanti bila-bila kita cerita. Abdullah bin Mas'ud. Dia ada Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Ni abadillah. Di kalangan sahabat jago besar ni. Abdullah bin Mas'ud ni, bila Nabi jumpa dia, Nabi kata, Iqra' alayya al-Quran. Baca Quran aku nak dengar. Nabi suruh dia baca. Dia segan lah. Dia kata, dia nak baca. Quran ni turun dekat Nabi. Takkan dia nak baca kat Nabi. Tapi Nabi suka bacaan dia. Bacaan Abdullah bin Mas'ud. Satu hari tuan-tuan, dia ada naik atas satu pokok. Dia punya betih kecil, betih halus. Betih dia halus, badan dia besar. Jadi tak cantik lah. Bila dia naik, pakai jubah, bila naik, kita nampaklah betih kecil dia tu. Sahabat gelak. Sahabat tengok, halus kaki dia. Gelak macam kita kan. Tengok orang pelik sikit dia tak gelak kan. Tuan-tuan, Nabi marah. Nabi marah sahabat yang duk gelak kaki dia tu. Reaksi Nabi terus berubah. Nabi kata, "Wallazi nafsi biyadihi lahuma athqal fil mizan min Uhud." Nabi kata betih yang hampa gelak tu, yang hampa tengok lawak tu, yang hampa tengok tak elok tu, yang hampa jadikan macam ni kan. Hampa tengok apa tergelak lah biasa. Betul bergelak, Nabi tak bagi. Nabi kata apa? Demi Allah, kalaulah betih tu, betih yang halus tu diletak di atas mizan pada hari akhirat esok, lebih berat pahala dan jasa dia daripada bukit Uhud. Letak betih Abdullah bin Mas'ud yang kecil tu, letak bukit Uhud sebelah, berat lagi betih dia. Itu betih yang hampa duk buat main tu, yang bergelak tu. Hadis rawahu Ahmad. Itu kita kena jaga-jaga, jangan kita jadi body shaming. Buat kita azan, saat lagi kita buat kesimpulan sikit tuan-tuan tentang larangan memberikan gelaran buruk kepada muslim.
Okey, kesimpulannya tuan-tuan. Kesimpulan yang kita boleh buat daripada bab larangan memanggil dan menggelar seseorang dengan gelaran yang buruk adalah kerana perbuatan itu termasuk di dalam mencemarkan maruh seseorang. Dia berkait dengan maruh. Muru'ah. Dalam bahasa Arab dia panggil muru'ah. Di Melayu kan dia jadi maruh. Pride orang putih panggil. Sebab itu dalam agama apa-apa sahaja, tuan-tuan kena ingat nah, apa-apa sahaja perbuatan, perkataan yang boleh menjatuhkan, mencemarkan, memalukan maruah seseorang, hukumnya adalah haram tanpa apa-apa alasan. Tak boleh. Pasal itu kita banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengaji cukup banyak. Apa dia? Dalil yang kata larangan buka aib, larangan menyebut aib, larangan macam-macam. Semua tu kalau tuan-tuan tengok, dia pergi kepada mana? Maruh. Pasal itu dalam maqasid syariah, tujuan agama turun ni apa? Menjaga maruh. Dan kita tak boleh buat tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat nah, kita mengaji dulu, ingat tak? Ingat tak lagi larangan memakai pakaian syuhrah. Pakaian yang pelik pada orang. Pasal apa kita tak boleh pakai pakaian pelik pada orang? Kerana benda tu boleh menjatuhkan maruah kita. Kita akan jadi bahan lawakkan orang. Bahan lelucon. Bahan orang buat gelak. Agama tak bagi tu. Pasal tu kita tengok yang duk berlakon jadi pondan tu, semua perbuatan dilarang tu. Pasal benda tu menjatuhkan maruah dia. Kan? Jadi tuan-tuan nak, kadang-kadang tuan-tuan, satu orang tu bukan dia buat jadi pondan, tapi memang dia bersifat lembut. Kita jangan gelak dia. Kan? Dulu ada di kampung, depa, saya tengok orang tu okey je, tapi orang kampung panggil dia nama Ismail. Orang utara ni Ismail ni dia panggil Gelaran dia apa? Kalau tuan-tuan mungkin di kampung tuan-tuan pun ada, Darai. Jadi orang kampung jadi sebutan Darai. Darai tu sebutan elok ke tak elok? Tak elok. Lebih buruk lagi tuan-tuan, apa dia yang kita bimbang? Lebih buruk lagi apa? Si fulan tu dah mati tapi gelaran tu tetap kekal. Itu lagi buruk. Nabi kata la tasubbu al-amwat, jangan maki orang mati. Salah satu cara maki orang mati apa dia? Menyebut gelaran yang buruk walaupun si fulan tu dah meninggal dunia. Sebutlah nama dia bagi elok. Tak syok pula. Kan? Nampak? Itu antara tipu daya syaitan. Okey? Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, pasal itu dalam agama ni dia tak tengok la yanzuru. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuan-tuan ingat dalam hadis ni, Allah kata innallaha, Nabi sebut innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak pandang wajah, muka dan apa? Inilah kecantikan kamu. Itu bukan nilaian Allah. Wala yanzuru ila ajsamikum au ajsadikum. Dua benda Tuhan tak perhati, dua benda Tuhan tak nilai, dua benda Tuhan tak pandang. Apa dia? Pertama muka, yang kedua tubuh badan. Tapi apa yang Tuhan tengok? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuhan nilai dua benda. Tuhan tak pandang, Tuhan tak ambil kira dua benda, Tuhan hanya tengok dua benda. Tuhan tak pandang muka-muka hampa, penampilan hampa, tapi Tuhan ambil apa? Tuhan ambil kira yang pertama qulub, iman kamu. Yang kedua apa? A'malikum, amalan kamu. Mau kalau bersaban, berjubah, tapi mulut maki berkandak, mulut huduh orang Kelantan kata, tak ada nilai di sisi Tuhan. Nombor satu, kalau pakai jubah, pakai serban, mulut elok, macam tuan-tuan kan, pakai baju Melayu, pakai kepiah, pakai kain pelekat, lepas tu bercakap pula Assalamualaikum, cakap tak cakap, kata-kata tak elok,
Pakaian elok, penampilan elok, pertuturan elok. Ini Muslim, mukmin, muhsin, muttaqin. The best. Penampilan seiring dengan perkataan dan perbuatan. Tapi yang buruknya apa? Yang huduhnya apa? Pakaian saja elok. Sorban ngapa semua orang tasbih apa semua bagus. Tapi keluar-keluar celaka ni pek. Orang utara juga suka pek. Pelak. Apa dia tak tahu. Buruk lah. Jadi kita tengok. Pasal itu kalau tuan-tuan nak maki pun tuan-tuan buanglah kopiah. Jadi saya pesan kepada siapa-siapa yang dalam ceramah tu nak kata orang tu bab satu kebau pendek ke apa kan. Nak maki orang. Sebelum maki tu hang ambil serban tu tok tepi. Kan? Tapi serban maki tuan. Elok. Lebih baik pakai seluar jean, pakai t-shirt tapi tak maki orang. Mana bagus? Kalau ikut hadis tadi, yang mana bagus? Mungkin dia tak pakai kepiah. Mungkin dia tak pakai jubah. Tapi dia cakap dia tak maki orang. Dia tak kata orang. Kenapa? Sebab itu Allah kata dia tidak melihat. Dia yang hati dan amalan. Maksudnya hati dan amalan. Kan? Sebab itu hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita supaya amalan kita selari dengan perkataan kita. Dan yang lebih besar sekali tuan-tuan apa dia? Allah Ta'ala pelihara lidah-lidah kita daripada mengucapkan perkataan yang kita akan menyesal esok di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.